Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anak-anak di luar sana. Cikgu Mushid doakan anak-anak sihat hendaknya bersama keluarga yang tersayang. Tajuk pembelajaran kita kali ini ialah Kem Perkemahan Muhibah di bawah tema dan unit yang sama iaitu tema 4 Perpaduan dan unit 10 Memupuk Perpaduan. Sebelum itu, mari kita lihat objektif dan kriteria kejayaan dahulu. Objektif pembelajaran kali ini ialah murid-murid dapat mengedit dan memurnikan teks dari aspek penggunaan kata dan struktur ayat yang betul. Manakala kriteria kejayaan, murid-murid dapat mengedit dan memurnikan 3 daripada 5 penggunaan kata dan struktur ayat dengan betul. Baiklah murid-murid, cikgu hendak murid-murid buka buku teks halaman 78 terlebih dahulu yang bertajuk Kem Perkemahan Muhibah. Murid-murid sudah membuka halaman 78 buku teks Bahasa Melayu tahun 5? Bagus murid-murid. Cikgu hendak murid-murid baca bersama cikgu petikan Kem Perkemahan Muhibah sambil mencari penggunaan kata dan struktur ayat yang salah. Selepas itu, kita akan baiki kesalahan bersama-sama. Sudah sedia murid-murid? Jom kita kenali apa kesalahan penggunaan perkataan dan struktur ayat dalam petikan muka surat 78. Kita jawab bersama-sama murid-murid. Baiklah murid-murid. Murid-murid sudah membuka muka surat 78? Pastikan murid-murid sudah membuka petikan muka surat 78 terlebih dahulu. Kita mulakan dengan perenggan yang pertama. Farisha berkongsi cerita tentang kem perkemahan Muhibah yang telah berlangsung di sekolah kepada anggota keluarganya. Di dalam perenggan yang pertama, adakah perenggan pertama ada kesalahan penggunaan perkataan atau struktur ayat murid-murid? Bagus murid-murid, tiada kesalahan dari segi penggunaan perkataan ataupun struktur ayat. Kita beralih ke perenggan yang kedua. Majlis telah dimulakan dengan acara sambutan ketibaan tetangga kehormat. Jadi, dalam baris yang pertama, penggunaan perkataan tetangga salah. Jadi, apa yang murid-murid faham perkataan tetangga? Tetangga ialah jiran yang duduk berhampiran dengan rumahkah kamu. Dari segi penggunaan perkataan tetangga tidak betul dari konteks ayat yang diberikan. Jadi apa jawapan yang paling tepat untuk menggantikan perkataan tetangga murid-murid? Ya, betul. Ialah tetamu. Maksudnya ketibaan tetamu kehormat. Jadi kena betulkan balik kesalahan perkataan tersebut. Kita teruskan lagi murid-murid. Majlis ini adalah untuk menjalin pautan perpaduan antara murid di sekolah. Tulisan yang berwarna merah itu mempunyai kesalahan penggunaan perkataan. Jadi penggunaan perkataan pautan salah. Apa yang murid faham berkaitan dengan pautan? Pautan ialah memuatkan atau memegang. Jadi, penggunaan perkataan pautan salah.
perlu digantikan dengan jalinan. Apa yang murid faham berkaitan dengan perkataan jalinan? Bagus murid-murid. Merapatkan hubungan ataupun menjalinkan hubungan. Jadi betulkan balik perkataan pautan kepada jalinan. Baik murid-murid, kita lihat ayat yang seterusnya. Selain itu, persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa dipupuk sejak dapat lagi di sekolah. Kalau murid-murid baca ayat yang baru cikgu baca sebentar tadi, memang rasa pelik dari segi struktur ayatnya. Jadi, terdapat kesalahan dari segi struktur ayat. Apa kesalahan struktur ayat dalam perenggan yang kedua itu murid-murid? Ya, penggunaan dapat. Penggunaan dapat perlu digunakan sebelum perkataan dipupuk. Contoh ayat yang paling tepat ialah selain itu, persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa dapat dipupuk sejak di sekolah lagi. Maksudnya, penggunaan dapat itu perlu digunakan sebelum perkataan dipupuk, bukannya selepas perkataan dipupuk. Baiklah murid-murid, kita beralih kepada perenggan yang ketiga. Cuba murid-murid kena pasti penggunaan perkataan ataupun struktur ayat yang salah dalam perenggan yang ketiga. Mari kita lihat perenggan yang ketiga murid-murid. Acara perasmian dimulakan dengan baluan kumpang, tablah, kholak dan gendang Cina daripada kelab alunan serumpun. Kemudian, tetamu dan murid-murid kaku menyanyi lagu patriotik dan beberapa kuntum lagu muhibah seperti lagu setia. Jadi ada kesalahan penggunaan perkataan. Ada berapa kesalahan penggunaan perkataan di situ murid-murid? Ya, ada dua, iaitu kaku dengan kuntum. Apa yang murid-murid faham perkataan kaku? Kaku ialah kejam atau tidak boleh dilentur. Jadi, penggunaan kaku tidak tepat dalam konteks ayat di situ. Perlu ditukarkan kepada apa murid-murid? Tegak. Jadi, kalau kita menyanyikan lagu, perlulah kita berdiri dengan tegak, bukannya berdiri kaku. Kakunya maksudnya tidak bergerak. Jadi kalau kamu menyanyi lagu negaraku, utamanya lagu Jalur Gemilang, kamu akan berdiri dengan tegak, bukan berdiri kaku. Seterusnya kesalahan penggunaan kuntum. Kuntum ialah penjodoh bilangan. Jadi apa yang paling tepat untuk jawapan untuk menggantikan kuntum itu murid-murid? Ya, beberapa buah lagu dinyanyikan, bukannya beberapa kuntum lagu dinyanyikan. Seterusnya murid, selepas itu tetamu dan ibu bapa untuk beramah mesra dengan peserta melawat ke tapak perkemahan. Jadi ada kesalahan dari segi struktur ayat. Apa yang murid-murid faham berkaitan dengan penggunaan kesalahan struktur ayat di situ murid-murid? Ya, perkataan peserta melawat. Siapa yang melawat? Mestilah ibu bapa yang melawat, bukannya peserta yang melawat tapak perkemahan. Jadi murid-murid perlu betulkan kesalahan dalam perenggan yang ketiga membabitkan struktur ayat itu. Jadi ayat yang tepat ataupun ayat yang betul ialah selepas itu tetamu dan ibu bapa melawat ke tapak perkemahan untuk beramah mesra dengan peserta. Baiklah murid-murid,
kita lihat perenggan yang terakhir, iaitu perenggan yang keempat. Mari kita baca bersama-sama murid-murid. Penyampaian hadiah kepada badan beruniform sekolah ialah penutup acara majlis itu. Sebelum bersurai, semua murid dan tetamu ke kantin untuk menjamah selera. Betul ke penggunaan menjamah selera itu murid-murid? Ya, tidak betul. Apa yang murid-murid faham perkataan menjamah? Menjamah ialah makan sedikit makanan. Bila kamu pergi ke kenduri kahwin, adakah murid-murid akan menjamah selera? Maksudnya makan sedikit makanan di kenduri kahwin? Tidak benar. Murid-murid akan makan apa yang disediakan oleh tuan rumah. Jadi, penggunaan menjamah selera itu tidak tepat. Jadi, apa jawapan yang paling tepat? Maksud cikgu, penggunaan perkataan yang betul. Menukarkan perkataan menjamah. Ya, bagus. Jadi, menjamu selera. Seterusnya, mereka makan sambil dihibur dengan laungan lagu. Penggunaan laungan tidak tepat. Apa yang murid-murid faham berkaitan dengan laungan lagu? Laungan lagu ialah panggilan atau teriakan memanggil seseorang. Itu penggunaan laungan. Jadi, tidak tepat penggunaan laungan dalam ayat berkenaan. Jadi, apa jawapan yang paling tepat murid-murid? Ya, dendangan lagu. Ayat yang seterusnya, sikap mesra dalam mengukuhkan perpaduan kalangan murid dan ibu bapa mereka. Dalam ayat itu, terdapat kesalahan struktur ayat. Apa kesalahan perkataan dalam ayat itu murid-murid? Ya, penggunaan kalangan. Untuk pengetahuan murid-murid, bila kamu menulis ayat, bila kamu terjumpa perkataan kalangan, wajib kamu masukkan kata sendi nama, iaitu dalam. Contoh ayat dalam kalangan. Jadi, ayat yang paling tepat ialah sikap mesra dalam kalangan murid dan ibu bapa mengukuhkan perpaduan. Itu jawapan yang paling tepat bagi struktur ayat perenggan yang keempat. Perkongsian ilmu cikgu sudah berakhir di sini. Jangan lupa siapkan 2 tugasan yang diberikan di dalam video ini. Buat di dalam buku tulis yang akan dibekalkan oleh guru-guru kamu. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta kongsikan video ini kepada rakan kamu. Sehingga berjumpa lagi murid-murid. Assalamualaikum. Bye-bye.